أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Katalah. Kau sekarang dah lewat sikit sini dia polis ada buat tu orasi dekat Inokong tu. Kami pun duk berderet dah. Tadi pun nasib baik rotak hidup. Kalau rotak mampu aku lari ke. Pukul 16 hari. Tahu mana tu? Sifat yang ketiga. Yang ketiga. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang ketiga baqaun, artinya kekal. Tengok, wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Wajib pada syarak pula. Unda ayat tiap-tiap kali dah. Wajib syarak apa dia? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Ni. Jadi syarak mewajibkan atas tiap-tiap kita ni. Apa dia? Mengetahui, iaitu belajar sampai mengetahui. Wajib belajar. Jadi wajib ni kan wajib semayang, wajib puasa, wajib berterah saja. Ada lagi benda wajib, banyak sangat. Serta mengaku dalam hati. Bila belajar mengetahui saja tak mau, dia kena belajar mengetahui dan hati kena mengaku putus. Kata kena akan tentu sungguh Allah Ta'ala kekal. Kena pegang kejak dalam hati kita. Setelah kita mengetahui apa itu baqa tu, sifat-sifat tadi tu, baqa ni, dan kita pegang kata kena tak terima binasa. Dua benda wajib kita pegang dalam hati kita ni. Allah Ta'ala itu kekal dan tak binasa. Dua benda. Jadi binasa tak masuk sekali. Hak wajib pegang dua. Satu, Allah Ta'ala kekal, dan satu lagi tak binasa. Pegang dua tu. Tengok firman Allah Ta'ala. Lepas kita pegang dah Allah kata wujud tu, kita belajar pula baqa. Sifat yang wajib kita ketahui ni. Firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zal jalali wal ikram. Allah banyak kata kena tiap-tiap mereka di atasnya binasa. Tuhan ayat tiap-tiap lain daripada Allah ni akan datang binasa, mati. Hancur, tak kira lah sama ada yang jenis makhluk manusia ataupun jin atau pokok kayu, tak kira, binasa belaka. Dan kekalah pada zat Tuhan. Ni dalil mana kan panggil? Dalil nakli, dalil ayat Quran. Tuhan ayat kata kena Tuhan tu kekal pada zat dia. Engkau yang mempunyai jalal, yakni ketinggian, dan ikram. Ni dalil apa? Allah ayat kata, dalil nakli ayat kata Allah itu kekal, bersifat dengan baqa. Tengok, qala musannif rahimakumullah. Maka kekal itulah kita nak bahas ni. Sifat apa? Satu sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Maka kekal itulah dikatakan sifat baqa. Kita ada dua benda. Kita ada apa dia? Iaitu ada hidup, ada mati. Ada dua benda kat kita. Kalau daripada akal harus kita kekal, boleh tak mati.
Tuhan nak beri kekal boleh tak? Boleh. Tak mati-mati do gitu. Pada akal harus saja kita ni. Mati kita, mati pun boleh. Jadi dua gitu. Tapi pada aridi Allah janji dah, tiap-tiap yang hidup selain daripada Allah mesti mati. Tu pada janji Allah, Tuhan janji kita ni ada dua benda, hidup dan mati. Pada akal harus pada kita nak kekal boleh, tak mati-mati kalau Tuhan kendaki. Tapi dia janji siap dah. Sebab apa? Sebab kita jenis ada dua benda, hidup dan mati. Tuhan dia hidup semata, tak mati. Maka tak mati itulah dia panggil baka, kekal, tak binasa. Satu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala yang diwajib atas syarak ke atas kita supaya kita pegang menjadi iman. Kita tengok yang lawan. Apa lawan? Baka tadi ni bagi binasa. Hak ni kena berkira lah. Lawan bagi kekal, binasa, jahanam, mati. Tiap-tiap kita ni mati tak kira lah. Dan dia mau kata Nabi Isa tak mati dah. Dia mati juga. Selepas membunuh Dajjal mati. Sebab Nabi Isa ni Allah kehendaki dia kekal lagi sampai loni. Tapi dia jenis sifat, mungkin juga dia ada dua benda di dia. Tapi kalau Tuhan nak panjang umur, panjang umur. Tu nak ayat atas Tuhan taruh juga supaya apa? Supaya kita kalau Tuhan nak panjang umur tak mati boleh. Pada akal kata harus saja. Mana bukti Nabi Isa pun 1000 tahun lah tak mati-mati. Tapi Nabi Isa dia ada dua benda di dia. Yang ni hidup dan mati. Tuhan tak. Tuhan dia hidup tak mati. Pegang gitu. Qala musannif rahimahullah. Yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah. Apa yang tentu tidak? Yakni binasa. Mustahil sekali-kali Allah Ta'ala binasa macam kita. Kita mati. Kemah terang mana apa mati. Cuma nak panjang umur tu tajuk lain. Dia panggil harus pada aridi. Harus Tuhan boleh beri panjang umur 20 tahun. Boleh jadi 40. Boleh jadi 80. Boleh jadi 100. Dia panggil apa tu? Harus pada janji Allah. Tuhan boleh beri pendek umur boleh. Setahun boleh. 20 tahun boleh. 80 tahun boleh. Dr. Mahathir 95 tahun. Panjang umur tak? Panjang umur. Tapi mati dia mati. Sebab dia jenis ada dua benda dia. Hidup dan mati. Sebab apa? Sebab dia baru. Tuhan tak. Dia ada sifat. Dia panggil sifat baka. Dan pengakuan. Pengakuan apa ni? Tentu sungguh dalam hati Tuhan kekal itulah. Maka hati kita kena pegang kata tentu sungguh pada Tuhan ni ada sifat kekal. Dikatakan wajib bagi akal. Akal kita menghukum bahawa wajib pada akal Allah Ta'ala itu ada sifat kekal. Wajib pada akal. Apa wajib pada akal? Ma la yatasawwaru fil akli adamuhu. Barang yang akal tak boleh tasawur langsung, tak dapat terima sekali-kali akan tidak. Mana dia tak terima sekali kata tak. Kok mana pun mesti kekal. Tu dia panggil wajib akal. Kalau mustahil akal, dia kok ni pula dah. Kalau harus akal boleh kok ni, boleh kok ni. Pergi tiga utir tu ya. Maka Tuhan kekal itu dipanggil wajib pada akal, bukan wajib pada syarak, bukan wajib pada adat, bukan wajib pada aridi. Dia mau tanya wajib apa? Wajib pada akal. Akal tak boleh terima sekali-kali Allah binasa. Wajib kekal. Itu dia panggil wajib akal hukum kita. Kerana apa? Kerana kita bahas tadi. Tengok. Dan pengakuan tentu tidak dalam hati binasa itu dikatakan mustahil pada akal. Binasa ni apa? Tentu tidak binasa. Dipanggil apa? Tidak binasa tu dia panggil istihalah. Yang kata Allah Ta'ala itu binasa, mustahil. Dia dua satu. Satu dipanggil istihalah. Mana tanpa istihalah? Hukum bagi mustahil. Mustahil itu perkara apa? Perkara yang tidak baharu dan tidak koding. Ingat klik.
Nah, dia ada 3 nah. 1 perkara wajib akal, nombor 2 perkara mustahil akal, nombor 3 perkara haru akal. Wajib akal kita faham dah. Barang yang tak terima tidak kali-kali kata tak, tentu sebelah pihak ya. Mustahil akal, belah ni. Haru akal kok ni boleh, kok ni boleh. Tu dia panggil haru akal. Jadi mustahil ni perkara apa? Mustahil ni perkara yang tidak koding, tidak azali, tidak baharu. Jadi binasa tu bukan benda yang koding, bukan benda azali dan bukan benda baharu. Benda yang tak ada sekali-kali. Jadi binasa pada Allah tak ada lah. Sebab dia benda mustahil. Anak Tuhan benda mustahil. Tak ada sekali-kali. Jangan nak kata pula mustahil ni benda baharu. Benda baharu apa dia? Benda baharu macam kita ni. Ada tak kita? Ada. Boleh jadi timur, boleh jadi tak timur. Satu lagi dia panggil benda baharu. Dia panggil sungguh. Macam pecah, macam patah. Dia panggil apa? Benda sungguh. Ada tak pecah? Ada tak benda pecah? Ada. Benda patah, kayu patah. Dia panggil apa? Sungguh. Itu benda baharu. Cuma tak boleh nak tunjuk ya. Boleh faham ya. Kayu patah. Nampak tak? Kayu kita nampak, patah tu kita faham. Jadi benda tu ada juga. Mustahil ni tak ada langsung. Jadi benda mustahil ni, bila sebut mustahil ni, benda tak ada. Benda baharu pun bukan, benda koding pun bukan. Apa maksud benda koding? Benda koding benda yang bangsa ada, yang tiada ada mula. Tu benda koding. Seperti apa dia? Seperti zat Allah, benda yang bangsa ada, yang tak ada mula. Azali ni benda yang tak ada mula. Ni seperti apa? Sifat nafsiyah. Benda yang tak ada mula. Seperti zat Allah juga termasuk. Dia panggil umum khusus mutlak. 3 benda sekali. Koding pun orang panggil, azali pun orang panggil, ataupun orang panggil koding dan azali. Maka mustahil ni bila saya sebut mustahil tu tak ada langsung. Tak nak fikir teruk dah. Kalau yang kata Allah binasa tu binasa, jangan nak kira. Baharu pun tak, koding pun tak, azali pun tak. Habis cerita. Aku nak kata termasuk lagi. Jangan tak nak masuk ni. Kalau sebut benda mustahil tu seperti binasa. Kalau kita bahas apa, kita akan bahas binasa. Binasa ni benda mustahil, mituk tu. Ni. Kalau Allah tak kita sebut mukallafatuhu, dia akan terbit masalah bersamaan. Bersamaan tu tak ada tu. Bukan benda yang koding atau bukan benda yang azab, bukan yang benda yang baharu. Tengok qala musannif rahimahullah. Mengaji bahasa dia lah. Nak kenal Tuhan payah. Nak anak jadi perdana menteri pun payah. Ngaji ni payah betul musim legak lah. Kita pun pakat terekon juga peti mata. Sari semarin duk minlah TV tengok TV. Aku tak puas hati tengok nampak orang tua aku klik buka tengok rumah aku. Tak jadi juga, tak boleh jadi juga. Ada payah. Tambah mengaji ni nak masuklah surga Tuhan lagi payah lah. Nak masuklah istana apa musim likat ni. Allah musonai rahimah. Tu baru dunia tengok. Sebab tu dia ada beberapa jenis poli ni. Kalau sebut politeknik tak apa. Tempat orang mengaji. Kita tak lekat mana. Politeknik semacam juga ni, politeknik. Tempat orang mengaji kita faham. Polistring kita tu makuk orang makan nasi. Saya tak usah bimbang langsung sebut polistring. Aku dia mata polipik pun tak apa, pik hitam. Kalau sebut politikus, aku cukup pening kepala. Kalau jadi huru-hara dunia ni geng politikus. Sebab tu dia politikus, dia tak kata poli kucing. Orang politikus sebab tikus ni bahasa dia kering. Saya tak mau sebut siapa dia lah. Memang memening kepala kita habis. Nak tak kira siapa dia pun lah. Cerita demo, kira demo nak kira kerja demo kan. Tak kira orang ramai, pening kepala habis orang. Kalau musoneh. Dia ada 4 jenis tu. Politeknik, polistering, politikus, polipik. Hak 3 ni jadi pek dah. Hak 1 ni pening kepala sikit. Kalau buat molek, alhamdulillah. Tengok kalau musoneh rahimakumullah. Tengok leh gitu. Tak selesai apa hari ni. Kita apa jadi suahati. Berapa orang tak tahu dia buat. Ali panel berbahas sampai petang. Aku pula TV rumah aku tu sat-sat budak nak tengok kartun. Kita nak tengok berita. Allah musonai rahimakumullah. Apa lagi ni? Jaga molek. Kalau mau sebut politeknik apa? Pak mengaji. Sebut politikus memang kita sebut perut lah. Macam-macam jadi. Ni nak jadi pula dah ni tak apa tak tulis. Kita
Kita orang kampung ni kan klip pok di mata. Nak mampu terkekeng lah. Demo tak apalah tuan-tuan. Oh, kelahi kot mana apa duit dalam bank paling kurang tinggi ni 100,000 dah. Kita 100 ringgit tak tahu lagi nasib dia nak berbering ni. Sesuatu saya pandai lah. Aku tahu lah. Orang kampung aku. Yalah, tolak babi dia tak jual lagi pun sebab haram. Orang politik ke kelahi. Kelahi dia dalam bank bilion-bilion. Tahu tak? Mungkin cek tengok tak saya. Rumah dia mau mana? Kita nak ikat batas sendiri. Dia mau elong kerajaan peri. Malah. Lepas tu bila balik mau pecing esok YB parlimen atau dia mau dah gaji. Kita parlimen belum apa-apa. Lu parlimen gini. Kalau tu aku gerang juga tengok. Nah, tengok. Habis. Apa lah? Dan pengakuan tentu tidak dalam hati. Hati pegang kata tak sekali-kali. Binasa tu dikatakan mustahil pada akal. Apa dia? Binasa tu. Binasa tu dia panggil mustahil. Tak binasa tu dipanggil istihalah. Istihalatul mustahil. Hukum bagi mustahil. Nah, jadi bakar tu wajib. Nah, maka wajib Allah kekal bina bakar lagi kena pegang juga apa dah istihalahnya apa dah Tuhan tak binasa. Dua perkara yang wajib kita pegang. Kita ada dua, kita ni hidup dan mati, dua benda. Sebab tu kita boleh jadi gitu. Tuhan tak di sebelah pihak, dia bubuh masuk istihalah tu, tak boleh sekali-kali binasa. Tu dia pakai kekal. Tengok. Dan makna kekal itu apa kekal? Barang yang tidak menghubungi tiada. Menatang apa kekal? Perkara yang bahasa tak ada hubung dengan tak ada. Kita ada hubung dengan tak ada. Hidup kita berhubung dengan mati. Kau belah sini pun kita hubung, kau belah sini kita hubung. Apa dah? Kita dimula dengan tak ada dulu. Hubung dengan ada kita ni. Lepas ada kita ni, kita hubung pula dengan tak ada pula. Kita berhubung keliling. Faham ke ni? Kita dimula dengan tak ada, satu K wujud kita. Lepas tu tak ada pula sifat bakar di kita. Kenapa? Karena ada kita dihubung dengan mati. Tuhan dia tak ada hubung. Kau balik sini tak ada hubung, yakni wujud dia tak ada hubung dengan tak ada dulu, dan tak ada hubung dengan kau bakar. Kau ni dia faham ni. Tuhan duduk, dia wujud dan kekal, dua benda sifat dia pegang. Kita dah wujud kita ada start dengan tak ada dulu. Tuhan tak ada start. Kok ni pula pun dia tak ada bakar. Dia tak ada binasa. Kita ada binasa. Jadi kita ni boleh gikok ni, boleh gikok ni. Kita lemah. Pegang gitu, tengok. Dan makna kekal itu barang yang tidak menghubungi tiada. Dia tak ada hubung, tu maksud kekal. Kekal macam kita bercakap boleh lah. Ni pokok kayu aku ni kekal lama. Kekal saja cakap Zohir ya. Pada Zohir, pada hakikatnya binasa. Kita kekal ke anak cucu. Bukan kekal tu dah. Gini, mati kita ada. Ada berpisah kita ada. Tuhan tak ada sifat bakar tu. Atau dikatakan, boleh kata juga makna kekal tu, barang yang tak terima hilang. Boleh kata kau tu juga. Kita ni menerima akan dua pihak. Ni cumanya masa tak sampai lagi. Sebab kita ada ajal dia panggil. Tempoh ajal. Matilah balah mana pun. Tajuk mati balah mana tak kira. Tajuk dia ajal. Kita dihubung oleh ajal. Tuhan dia tak ada ajal. Tu dipanggil kekal dia. Tengok qala musannif rahimahullah. Habis gitu. Dan dalil, apa dalil? Bukti. Bukti ni apa? Atas kekal Allah Ta'ala. Mengaji tauhid gini, mempegang kata Allah kekal, bukan dia pegang gitu saja. Dia nak mana bukti dia. Mana bukti dia? Bukan boleh kata aku kekal, Allah kekal. Tak boleh. Dia pegang Allah kekal, ini dia bukti dia. Sama ada bukti ayat Quran tadi atau bukti akal. Jawab dengan akal. Sebab tauhid ini tu dia tak macam fiqh. Fiqh kita ikut ulama mazhab.
Ulama mazhab kata gitu, kita bermazhab tu ikut dia buat ibadat. Sah dah tu. Dia mau ambil semayang macam tu. Ada kita dah bahas, tak lah. Kita buat ikut dia mau suruh. Buat macam dia mau buat. Sama. Hak Hanafi cara Hanafi. Sama. Kita cara kita. Adapun tauhid sendiri-sendiri kena mari bukti. Mana bukti Allah kekal? Kita kena jawab. Paling komand dalil ijmali dia panggil. Apa maksud dalil ijmali? Dalil borong. Kalau tak boleh jawab langsung, dia duduk tahap bawah lagi. Dia panggil orang taklid. Menatang apa orang taklid? Tu orang. Percaya ada Allah kekal? Percaya. Betul dah. Tapi mana bukti? Pak aku royak. Tak boleh pakai lagi. Orang ni khilaf ulama. Iman dia. Setengah ulama kata yang do'if kata iman dia tak sah. Dia kafir pada sisi Allah. Cuma pada kita manusia kira Islam sebab dia semayang puasa. Akidah dia kafir. Teruklah tu. Yang muktamad kata apa? Yang muktamadnya sah sebab dia kata kekal tu. Tapi dia berdosa besar. Wajib dia mengaji sampai boleh buat mai bukti. Paling komel bukti dia panggil dalil borong. Nak tanpa dalil borong, dia mau tanya dia mana bukti Allah kekal? Baharu alani. Apa maksud baharu alani? Berubah. Dari tadi ni cerah, lalu ni gelap. Tu dia ni. Ni ada gerak diam, sejuk, panas, hujan, kemarau. Menunjukkan ada tukang yang menggerakkan perkara ni. Jadilah cakap tu. Faham gini? Lepas dah orang daripada darjah taklid tadi, naik sikit. Tapi kalau orang main bahas lagi, dia ping dah. Maka kena belajar dalil tafsili. Ni tafsili ni. Apa tafsili? Kena hurai sebutir-sebutir. Hurai sebutir-sebutir ni lah baru lepas daripada ragu-ragu kalau orang bahas. Takut ragu-ragu lagi, tukang yang kita turut tu dia lari. Ataupun kita orang bahas lagi, kita jadi hati jadi gitu. Hati jadi gitu. Pakai duk baharu alani semua. Mana bukti Allah kudrat? Baharu alani. Mana bukti Allah ilmu? Baharu alani. Teruk sangatlah duduk darjah 1. Tak naik derajah. Beri naik tinggi sikit. Tu kena mengaji ni. Ni dalil tafsiri dia panggil ni. Wujud kita hurai habis. Bila orang jawab kita boleh jawab. Lepas akidah kita. Tara tu lah kita. Sebab apa? Sebab kita nak kena mati. Nak kena mati kena tahu Tuhan. Sebab dalam kubur dia tanya dulu ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia tak tanya berapa orang yang kamu boleh bawa nama untuk dipersembahkan pada sultan. Dia tak tanya aku dah rasa nama aku ada sekali Bapa Ibrahim. Nama Ibrahim dia. Duk susah hati jugalah tak mau royak ni. Kalau royak nama kita sekali mujur jugalah. Tengok kalau musannif rahimakumullah. Naiklah siapa dia pun janji buat Islam bi Maulid. Saya pegang hak tu ya. Tak ada kira parti pa pun kita siap. Kita orang Islam, umur naik buat Islam bi Maulid. Saya kita bukan kira parti sangat sebenarnya. Tajuk kita ni tajuk dia buat Islam bi Maulid. Ni bila naik ni nak tekan Islam. Saya cukup lengit tu. Daripada dulu lagi. Dulu kita sebut Islam nak tilah kita. Mari hak dulu pun duk tinih tentang Islam ya. Ni letih. Buat bi Islam bi jadi Maulid. So kita sokong, tak kira mu siapa dia. Bukan nanti pakai serban besar. Saya cerita betul. Kalau pakai serban besar tahu mana apa kau tak buat Islam Maulid, saya tak setuju. Kalau mu pakai seluar jing pun pakai luar tak apa. Tapi buat Islam bi Maulid. Ni tentang Islam mu nak kena sangat tak boleh lah. Tengok kalau musannif hari kita nak hak tu saja. Jaga agama kita Maulid. Hak ni saja. Ni dak dua awal-awal macam dulu lah. Awal-awal naik lagi duit. Dalam Islam adil apa maksud? Dalam Islam adil maksudnya kena pada tempatnya. Mula-mula naik dulu ni. Mula-mula naik dulu. Lema kira adil. Adil ta'rif bukan ta'rif Islam. Sama. Bila sama gereja demo 3-4 butir lah. Masjid kita beribu butir bagi sama banyak. Tu bukan adil ta'rif Islam. Apa lagi? Hak tu yang kita tak puas. Saya awal-awal lagi. Saya setuju mata Rasulullah, saya setuju. Saya kira sangat. Tapi bila naik-naik tu, awal-awal lagi tarikh Islam tak pakai dah. Sedangkan Islam ni ada daripada Allah. Awal-awal dulu ni. Gereja 2 juta,
Masjid 2 juta. Kita berapa ribu orang putih masjid. Tak kena dah. Awet-awet lagi. Tak kena dah. Bab tu tak muh. Tengok. Lepas tu pula kita kena boleh pergi masjid sembahyang kat dalam gereja. Ni bukan dia dah. Kalau boleh sembahyang kat dalam gereja, Sayyidina Umar sembahyang dah. Bila mana dia tawang Palestin, padri dalam tu kata suruh sembahyang dalam gereja. Dia tak mau sembahyang. Faham lagi? Dia timbul banyak benda dalam kitab pun sebut. Sembahyang di dalam Ghanisah dia panggil. Bukan cara tu tarik Islam. Kita ada identiti kita sendiri. Jangan sampai buang identiti kita. Nak turut demo, tak boleh. Ni jadi letih lah. Nak turut rapi punya bahasa, nak pergi demo masuk Islam, bukan sampai cara tu. Ingat kisah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ingat tak kisah? Ayat Quran turun, Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegur ni tegur mengajar. Nak ajar kita umat lah. Bila mari seorang buta. Ni nama dia Abdullah. Kita ingat. Abdullah bin apa? Seorang sahabat Nabi. Nabi duduk tengah keping orang besar-besar. Suruh ikut Islam. Nabi ni dia sangat-sangat nak sangat supaya orang besar ni masuk Islam. Sebab apa? Nak beri kuat Islam. Kita pun berasa orang hebat-hebat ni. Tiba-tiba mari seorang yang bermata buta. Nama Abdullah bin apa ni? Allahu Akbar. Umar royak tu nama apa? Aku tak ingat. Abdullah bin Maktum. Jadi Nabi jadi gelisah lah. Abdullah ni nak tanya bah hukum agama. Sedangkan Nabi duk gerak nak tarik dia mana ni? Hari ni. Jadi Nabi palingkan muka. Allah tegur tu. Ni. Sebab apa? Dia ni tentu dah Islam. Dia ni tentu yakin dengan Allah dah. Pak siapa mau paling muka dia? Nak tarik dia mana? Gitu. Kita bila pegang kerajaan mereka, kena nak jaga hak dulu. Hak kita sendiri ni nak tinggal. Ni tak kena. Saya kenyih buat habis kita. Kena pegang kita dulu. Jaga hak agama kita dulu. Bukan jaga gereceh hak kita. Hak ni orang marah. Ni banyak pemerintah yang di jalan. Allah tanya akhirat esok dia. Tak kira mu parti apa. Saya tak mau sebut parti ni. Tajuk dia hak tu. Naik boleh. Tapi buat bi Islam molek. Tengok. Qala musannif rahimahumullah. Ni tang Islam nak tarik langsung. Ni orang marah. Dan dia kata apa? Dan dalil, apa dalil bukti atas kekal Allah Ta'ala. Bukti kata apa? Bukti kata Allah Ta'ala kekal. Dan tak binasa. Dua nah. Bukti kata Tuhan kekal dan tak binasa. Ialah kita fikir dia suruh pakai otak. Ini dia panggil dalil akli. Dia suruh pakai otak. Tauhid bahasa dia kena mikir. Kena pakai otak. Kata kena jikalau Allah Ta'ala. Sebab apa jikalau? Bukan ada apa mustahil benar tu. Tapi nak buat kata apa? Nak beri bila kita hurai sampai habis, baru mari hukum mustahil tak kepala tu tak terima kali-kali. Setelah kita berbahas dengan akal kita tu, kita boleh jikalau dulu. Jikalau Allah Ta'ala tidak kekal. Tidak kekal ni binas mustahil lah. Akal tak terima. Tapi kita ambil kira. Ambil kira-kira tak masuklah hukum ni. Ambil kira-kira supaya apa? Bahas sampai terus terandah di dinding, barulah mari kejak kesimpulan dia. Tidak tak bahas tak tahu. Kita pegang kena. Kata kalau Tuhan tak kekal, maka tentu ia binasa. Kalau Tuhan ni tak berjenis kekal, bukan baka, maka binasa. Akal fikir sendiri. Tu. Sebab apa fikir gitu? Sebab nak beri kejap. Nak beri kejap. Dan jika ia binasa, akal fikir lagi. Tengok tu. Tu dia panggil hukum akli tu. Nak bahas tu. Kalau orang mari nak bahas dengan kita, dia tak percaya ayat Quran. Kita baca ayat tadi ni. Ni waya bekau wajhu tu. Aku tak mau pakai dia tu. Tapi aku tak percaya Tuhan kekal. Nak bahas kena. Okey. Mu tak kata Tuhan kekal. Kita kira binasa. Tengok. Kira kita tengok. Tu kira tu sebab apa? Nak beri keputusannya Allah kekal lagi ni. Nak beri habis terus dah. Berbahas dengan akal kita. Akal pun fikir. Kalau Tuhan tidak kekal, maka binasa. Dan jika ia binasa, otak kita fikir sendiri, tentu ia baharu. Macam kita lah baharu. Bukan baru tu maksud dia koyak plastik.
Bukan berlebih daripada kilang. Baharu di sini maksud dia berubah-ubah. Daripada ada pada tak ada, daripada ada kepada tak ada. Tu maksud dia tu. Tuhan bukan jenis tu, dia kekal, dia tak ada hubungan tadi ni. Tu maksud dia baharu. Kuduk faham baharu baru kemarin ke tak? Bukan baharu macam tu. Tengok. Dan jika ia binasa, kau tak fikir tengok. Tu dia pakai jelak akli tu. Dapat pahala, jangan takut. Jangan duk malah nak fikir. Malah nak fikir, betegi, bodoh gitu. Kalau kita fikir sejenak, tafakkaru fi khalqillah, Nabi kata. Wala tatafakkaru fi zatillah. Ingat tak? Bab fikir ni pun Nabi royak. Jadi fikir kita ni, otak kita esok ni, bila mana malaikat mari dia belah kepala nak godang, kepala kata apa? Kepala ni dah duk mikir bab Tuhan. Mengerti tak? Ni duk fikir mana nak naik. Siapa nak naik? Bila nak naik? Apa yang mapuh gitu. Ni fikir apa tak pada ni. Siapa dia nak naik? Apa nak jadi esok ni? Lusa ni macam mana? Petition macam mana? Dia tengok. Dia duk fikir hak tu lah. Fikir hak kita ni. Fikir hak ni dalam kubur esok. Bila mari malaikat kau ni, maka berkatalah kepala ni lah. Duk fikir balah mana nak mengenal Allah. Cari hukum Tuhan. Malaikat pun jadi sejuk lah sikit ni. Kau duk fikir siapa nak naik, balah mana nak naik, cukup tak cukup, dia pang batai kepala. Tengok aku gerang semua tengok. Betul tak? Kita fikir, aku berfikir, sehari mari fikir bab tu. Silap kalau fikir. Padahal bukan ada apa pun. Tengok. Dan jika ia binasa, faham lagi? Jangan fikir dah, fikir hak kita ni. Ni kita nak tuju lalu lubang kubur. Hak ni nak tinis kita siap ni. Ni, fikirlah tak rugi deh mikir malam ni. Walaupun saya mengajar lebih kurang 40 minit ya, tapi fikir kita 40 minit tu, berfikir sesaat dia kata. Lebih baik daripada orang kata ibadat 1000 tahun yang tak ada apa, yang lalai. Fikir apa? Fikir nak mengenal Allah. Tak pakai saat apa dia? Setenak kamu berfikir genu, fikir apa? Fikir akan kebesaran Allah. Bahala dia besar. Sebab tu buku akal. Ilmu yang paling mulia, ilmu tauhid. Ilmu mengenal akan Tuhan yang disembah. Baru dia untung. Tengok. Dan jika ia binasa, fikir juga. Kalau Tuhan jenis binasa, tu panggil tu. Tentu ia baru. Kok tu klik. Kita akan hukum dia macam kita. Baru. Dan jika ia baru, tak fikir lagi. Sebab apa? Nak menjadi dalil kata kekal tu. Bukan ada ayat Quran ni. Pakai otak. Nescaya tidak ada Tuhan. Kalau Tuhan jenis baharu, tentu Tuhan tak ada. Pak sahabat tak ada. Dengan dalil yang nyata daripada huraian sifat kidam tu ni. Lepas wujud kidam, ingatlah kita baca huraian. Tidak daur, tidak tasasuh, kita terkapit lah. Ingatlah bulan lepas. Umur ni ingat ni. Kalau ingat tak apa. Kita bahas kok belah daur tak boleh pergi. Kita bahas kok belah tasasuh tak boleh pergi dah. Ingat tak boleh. Pergi Tuhan buat ni, Tuhan ni buat ni, Tuhan ni buat ni, Tuhan ni tak habis-habis macam nak ada Tuhan. Hak ni pula Tuhan ni buat ni, Tuhan ni buat ni, Tuhan lah kali. Dalam masa yang sama dua-dua ni dibuat oleh diri sama-sama. Mana boleh pergi bertemu dua masa. Dalam kita bahas kidam dulu pun kita mati modal dah. Kita mengaku dalam hati dah kata Allah kidam. Maka kalau Tuhan binasa, kita tanya, klik kawan ni binasa kawan. Jadi ada tukang jugalah. Kalau kawan ni kata kawan ni binasa kawan ni. Kawan ni siapa binasa dia pula? Kawan ni. Jadi gitu. Kalau kawan ni mati oleh kawan ni siapa yang mati dia? Kawan ni sebab kita kata Tuhan tak kekal. Kawan ni dah boleh mati dah. Tak jadi Tuhan juga. Jadi musim ligat gitu. Tengok. Kalau lah kita pegang kata Tuhan tak bakal, ini berbahas saja. Bukan masuk akidah ni. Maka Tuhan itu baharu. Bila baharu tentulah dia bukan tak jadi Tuhan. Tengok. Dengan dalil mana? Dalil kita bahas sifat kidam dulu. Tidak ada jalan lah. Tak boleh mari ke mana pusing pun Tuhan ini dia mesti kekal. Kalau begitu, kesimpulannya kalau begitu tu. Kesimpulannya tetaplah Tuhan tidak binasa. Hati jadi lawas lah sebab otak boleh cakap lah.
Kita tu keputusan dengan kita fikir sendiri. Kalau tak turut orang ni jadi gitu juga. Jadi gitu juga kita bahaslah. Kata. Sebab kalau bahas kau tu boleh juga. Kalau lah Tuhan ni kata jenis mati, maka siapa nak mati ke dia? Tuhan seorang lagi. Tuhan seorang tu lah sampai dia mati dia. Tuhan seorang lagi. Tuhan seorang sampai dia mati dia. Sampai nak bila nak habis. Kita tak apalah sampai mati Tuhan Allah. Habis dekat tu lah. Maka sebab apa? Sebab Tuhan kekal, kita tak kekal. Dia kata tu deh. Maka akal boleh jawab sendiri. Kesimpulan dia, Tuhan ini dia ada sifat kekal. Tengok firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 88 yang mengisyaratkan Allah Ta'ala bersifat dengan baka. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan janganlah berdoa engkau serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Jangan mensyirikkan Allah dalam satu perkara untuk mendoa tu. Ayat ni ayat. Jangan kita kata apa? Bersamaan kata apa? Macam orang musyrikin tu. Tuhan ni lah menjadi wakil. Tu semua tokong tu. Jangan buat dua gitu, tak boleh mensyirikkan Allah. Bermula tiap-tiap suatu itu binasa melainkan zat Allah. Hak lain semua binasa. Termasuk kita ni, alam ni. Semua binasa. Malaikat maut hak cabut nyawa tu pun mati. Mati itu pun mati. Tu dia. Tu maut tu maut. Maut itu satu arwah yang masuk dalam jasad. Al-maut tu yang memati kita tu, dia pun mati. Disembelih, dia akan mati bila hari kiamat esok. Ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk syurga. Neraka Allah perintah akan mati, dimatikan akan mati. Tu dia. Maka berbahagialah orang dalam syurga sebab tak ada mati. Maka celakalah orang dalam neraka sebab tak mati. Duk baka tak mati-mati. Gitu nah. Jadi mati itu pun makhluk juga. Yang mari jumpa dengan kita. Tu malaikat maut dalam kitab Matan Johara sebut. Setengah kata ulama dia mari 300 kali sehari tengok kita. Bukan 30 kali, 300. Duk kacing gigi kerak-kerak bila tok ni nak pergi dah ni. Ada setengah kata 600 kali sehari. Cuma kita tak nampak. Kau nampak aku tak mari malam ni. 600 kali sehari. Malaikat maut ziarah kita. Bila mana malaikat bahagian cari rezeki jumpa dia, hari ni aku carilah rezeki ke barat, ke timur, ke utara apa semua, tak ada dah. Maka waktu itulah malaikat maut cabut nyawa. Jadi duk bimbang apa ke rezeki. Duk bimbang ke rezeki. Rezeki kita siaplah, ada malaikat bahagian cari rezeki. Bila cukup time dah waktu kita nak mati, dia mari jumpa malaikat maut, tak ada lah rezeki dia ni ini. Cari kok nung tak ada, kok ni tak ada, kok ni tak ada. Makna time sampai tu. Pergi. Cuma nak pergi kita sebab kita ada mati. Tuhan tak. Cuma mati kita tu macam mana? Mati Tok Guru tak apalah. Tok Guru mari mati orang beribu-ribu mati. Tak ada fa'in dia. Mati. Tok Guru Nak Aziz mati beribu-ribu orang mari. Lepas tu Tok Guru tak Fadil Nur mati orang ribu-ribu mari. Kita apa orang dah tu? Nabi sebutlah hadis. Nabi kata, "Ma min rajulin muslimin yamut yakumun ala janazati arba'una rajulan." Nabi kata, tidaklah mati seseorang muslim itu yakumun ala janazati, dan disemayangkan ke atas jenazahnya arba'una rajulan, 40 orang. Kalau 40 orang ya. Tapi 40 orang tu la yusyrikuna billahi syai'an. Tidak mensyirik akan Allah akan sesuatu apapun. Hak 40 orang tu. Syafa'ahumullahu fi, mensyafaat oleh Allah Ta'ala dan menerima doa Allah ampun atas mayat tu. Atas roh orang mati tu. Kalau 40 orang, kalau lebih 44,000, kalau 400,000,
Abang tu hidup jangan lawan alim ulama tu tok guru. Ni kawan dengan geng Samsing, gangster. Cok tatu kok tak belakang. Bila kita mati, dia mai kerati roti pak sagi kita perak, kita teh 3 buku dah. Kita duk tahu rumah no, duk kerak-kerak orang ajak mayat-mayat. Tak panggil orang masjid. Mayat masjid pula ada orang sangat, paling tinggi 10 orang. Kau Nabi royak 40 orang. 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau 40, kalau 4,000, 400,000. Tak mau macam Tok Guru semari ni. Tok Wali tu segala orang-orang soleh-soleh. Allah, Nabi janji siap. Tu saya panggil satu tanda dapat rahmat Allah. Orang yang baik-baik ni bila orang semayang mayat dia ramai. Ustaz Zakir ramai sagi-sagi. Ustaz Zakir Tok Imam Sungai Ular. Saya sembang dia ya. Bunga lepas mengajar lah kuliah Sungai Ular. Duk melawak dengan dia. Dengar-dengar kamar Allah cabut nyawa pergi dah. Tapi semayang mayat dia 2 kali 3 kali. Orang ramai. Saya lah hati kata Allah Tuhan, minta lah. Jadi aku mati esok pun mau pergi tak lah. Ni pakai duk harta ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak lama tu. Batu Al-Fatihah. Lawat apa? Duk harta lawasak tu. Bacalah pergi. Tidak pun semayang hadiah. Tidak pun semayang gaib. Tidak baca Quran, Fatihah, sedekah. Jadi gitu. Kalau mau senang, aku pesan siap-siap. Aku mati ni kalau mau tak pergi jumpa akhirat esok aku cari rumah lagi. Tengok. Mengaji aku mari macam bubuk tiap-tiap bulan mau nak pergi aku mati sehari tak boleh. Tengok. Tapi mau mati dulu lah bila aku mau tua-tua lah. Lama barazak dia kiok dulu nampak gaya. Pada ada. Tengok kalau mau sonet aku muda lagi. Babah ni pergi dulu ni tengok. Tak ada rakaman lah bahaya kalau mati. Bahaya dia gitu. Dia jani. Dia kira gini. Dia kira hati. Sebab kalau kenduri menikah, kita boleh beri kad. Orang mari kerana kad tu, kerana jemputan. Mati tak ada orang jemput. Tapi sebab apa orang mari ribu-ribu? Tok Guru ni Azim mati di Kelantan. Orang di Bali sewa bah kat situ pasar. Pergi semayang sampai geng ribu-ribu orang. Kita doa. Sebab apa? Sebab Allah tarik pergi. Ni tajuk dia. Rumahku sebelah lemung 3 ekor. Kendurimu tak heran sebab mu harta kad. Lepas tu makan ke darah. Betul tak? Tapi mati ni, peninglah sikit. Ada mati kita pergi jemputan. Sila pergi rumah kad tak ada. Maka kalau orang mari tu satu rahmat daripada Allah. Tengok nah. Tapi aku wasiat kau mau. Mudah-mudah lah. Aku nak mati lah 70-80 esok lah, jangan lawai lagi. Bini ku muda lagi baik dengan orang jeng. Barazak pergi dulu tak apa hidup lama dah. Cemu dah. Tengok kalau musolnya rahimahkumullah. Takut tuan-tuan mati dah. Jangan duk omi. Takut sebab kita kurang lah. Tok Guru tak apalah tiap-tiap malam zikir apa semua cukup dekat. Saya nak umat khotak tak apa. Bila mana sahabat mimpi ni saya nak Umar mati lah kubur. Malaikat tanya dia Marabbuka. Siapa Tuhan kamu? Dia tanya malaikat kelikmu tak kenal kah? Siapa dia? Allah. Dia tanya malaikat kelik. Tak kenal lagi kah? Sahabat Nabi ni malaikat Allah pergi duduk dia asal kacau dia. Kalau kita nak buat gitu, cik mati. Kita tak lepas. Dia tak apalah macam saya nak Umar apa. Demo tu macam Sayyidina Osman tak apa juga. Bila mana pemberontak nak kerak tekak dia dapat mimpi Rasulullah. Rasulullah kata, mu nak biku tolong muka, mu nak buka puasa dengan aku dalam syurga. Tentu dah gitu selamat. Kita ni Allah Akbar. Selak kerak. Ni nak apa nak buat kita tu deh. Ni bakit juga malam sedar pukul 3.30 bakit kecing. Kecing ni tidur kelik. Tengoklah kita ni dah. Tengok. Habis sikit dah. Bermula tiap-tiap kena ingat agak mati deh. Kali sekala kita kena sebut juga. Zikrul maut dia panggil. Sebab tengok Tuhan cabut nyawa mudah-mudah orang-orang alim ulama habis dah. Tinggal ustaz-ustaz bodoh aku dah. Alim ulama pandai-pandai mati habis dah. Tinggal ustaz bodoh aku dah. Akar-akar kayu orang panggil. Tak ada tali pun tinggal kayu akar pun berguna lah. Nak bagi no lagi dah. Kalau aku pun tak ada lagi teruk lagi lah.
Bermula tiap-tiap suatu itu binasa. Ingat kali. Kita ada mati. Tiap-tiap suatu itu binasa. Melainkan zat Allah Ta'ala. Hak tak binasa Tuhan ke. Semua matinya malaikat cabut nyawa tu pun mati. Dia akan dicabut nyawa oleh Allah. Binatang macam mana binatang mati? Tak kira mati ni. Sebab takut dengan binasa ni. Binatang mati bila dia habis zikir pada Allah. Mana hari tersebelih ayat tu dia lupa dah tu. Dia selalu tasbih pada Allah ayat itik semua ni. Dia mau selalu ingat tasbih pada Allah. Hari dia nak mati tu Allah, dia tak tasbih dah. Mana hari tu dia piak lah. Tapi dia tak apalah, dia tak jadi apa. Surga tak masuk, neraka tak masuk. Selamat habis hari tu. Kita ada urusan lagi. Baginya jua hukum. Bagi dia Allah Ta'ala yang hukum. Bukannya hukum tu atas dia. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaih. Kita dah baca apa? Subuh tu. Tuhanlah yang mengqada, yang menghukum. Bukan hukum ke atas dia. Kita akan disoal, bukan kita soal Allah. Jadi gitu, kita yang nak soal. Dan kepadanya Allah kembali sekalian kamu, yakni mati kita jumpa dengan Tuhan. Jumpa dengan Tuhan. Tengok. Bab tu orang mati ni disebut, dia kata bila kita kena ingat kita dah mati ni. Sebab tu ada kita buat baca tahlil, kita ada buat baca Quran atas kubur. Ada baca Quran atas kubur. Dia mau kata bid'ah ni. Baca Quran atas kubur bid'ah tak? Memang ada segi istilah dia bid'ah tu benda Nabi tak buat. Tapi boleh sampai tak? Kita baca Fatihah sedekah pada si mati dah. Dapat pahala tak? Dapat sepatu sebab ada hadis Nabi royak. Orang-orang dalam kubur ni mengharap akan kita dalam di atas muka bumi inilah. Mak pak kita hak mati tu. Kalau tak beri pos satu kedai mak teruk. Sebab tu ada semayang mayat. Kalulah orang hidup tak ada hubungan dengan orang mati. Sebab apa semayang mayat menjadi rukun? Antara rukun semayang mayat iaitu Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fuhamhu. Kalau kita hurai hadis Nabi kata 3 perkara saja yang tinggal, iaitu amalan dia sendiri, sedekah jariah dia, anak yang soleh ya, orang mayat-mayat tak ada pakcik ni. Pergi semayang mayat orang kuling kena-kena tak? Bukan kena-kena adik-adik apa? Dapat pahala tak kawan tu? Dia kata harap anak dalam hadis sebut kata 3 benda ya. Kawan tu buat sendiri ya. Hak lain tak ada dah. Jangan faham gitu. Pasal apa lah dia buat semayang mayat ni? Mayat-mayat fardu kifayah. Dalam mayat-mayat ni antaranya rukun iaitu pertama kita kena niat. Nombor 2 kena baca Fatihah. Nombor 3 kita selawat Nabi. Nombor 4 kita apa? Allahumma fillahu warhamhu. Hei Tuhan ampunkan dia. Rukun tak baca tak sah. Sebab apa pula? Saya tiba-tiba mati. Nak contoh dia mati. Abang Razak mati dah sana. Dia tua. Saya Abang Razak kena guna apa? Belah pak bodak, belah mak bodak, belah pak belakang pula. Pupu puyang pula. Cekak pun belah lain, saya cekak lain. Dia ham itu. Aku mu. Tiba-tiba saya mayat-mayat dia. Sebab apa saya wajib sebut Allahumma filhu. Dapat pahala tak ke dia? Allahumma filhu, ya Allah ampunkan dia. Warhamhu, rahmatkan dia. Wa'fu maafkan dia. Dia baca apa? Wa akrim nuzulahu. Muliakan ke dia. Tu berikan ahli yang lebih baik dalam surga. Sebab apa kita baca tu? Jadi semayang-mayang saja kan? Kalau bagi hadis kata bila mati seseorang tu tak ada hubungan orang hidup kecuali 3 perkara lah. Sebab tu mayat-mayat sebab apa? Ada Allah mafilahu tu. Jadi rukun lah tu. Jadi ada kesia-sia ya. Macam doa tu. Mayat-mayat kalau tak mayat langsung dosa. Kenapa? Sebab tu luas lagi. Kuduk baca kita mati taklah hubungan dah. Kalau kita tak ada apa yang sedekah jariah, pakai doa apa dah. Kalau anak kita tak ada, pakai tak ada apa dah. Kalau tak ada apa, ilmu nafaat tak ada lah. Dah orang mayat-mayat lah. Tu doa tubuh jemaah tu. Allahumma firil muslimin. Rukun juga, rukun kutubah. Ku tak baca tak sah.
Saja-saja baca Allah fil muslimin. Ya Allah, Allah fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya yang hidup. Oh, lagi al ahya dan juga yang mati. Jadi doa tu dapatlah. Lepas tu kita kata harap anak soleh lah. Ni jaga molek lah. Jangan huruf hati gitu. Tu doa orang fil muslimin tu. Sebab tu dia buat khutbah Jumaat. Jadi sia-sia kan? Baca khutbah tu, kau tak baca Allah maghfiril muslimin, umur lekeh kepala hak tu ikut kotik tu. Sebab dia rukun dalam khutbah, tak sah khutbah, tak sah jemaah. Tak apa, doa tu jadi doa. Sedangkan yang baca doa tu kan kena mengenal dengan orang mati. Orang mati tu bukan anak soleh, bukan anak dia. Kau mana pula? Dia luah lagi. Ini dok tak boleh baca apa dah, tak kena mengenal. Abang baca tak sampai. Sebab tak ada hubungan. 3 perkara saja. Cari kayu cabang, boh ditekuk kejam salah pecah. Apa mengajar pasal tu? Sesak orang mapuh. Lepas tu kita pun tak sudah buat apa lah. Bukan sampai pun. Kalau dia tak buat amal, tak ada sedekah jariah dia. Dia tak ada buat ilmu manfaat. Anak dia tak doa, tak ada lah. Kamu macam kamu lemu. Dah buat apa kutubah je duk baca doa Allah macam ni. Sebab apa dalam doa semayang mayat kata gitu. Lepas tu tak ada pula lepas pada tu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Lepas tu bila pergi kubur pula, sampai ke kubur, disuruh kita baca risalah pula. Assalamualaikum ya ahli diyar. Itu hadis Nabi tu, Nabi suruh beri salam kepada ahli kubur. Kena-kena kita lah. Dok deh. Sampai lah. Sehingga dia kata ahli kubur yang dok kena seksa tu bertisak jawab salam. Ni banyak kita mari pahaman kita Malaysia ni pakat tak boleh. Itu semua bid'ah masuk neraka. Sepak habis dah. Ni aku baca tajuk mati tapi aku nak masuk tu juga sebab banyak dok pegang. Tak mau Pulau Pinang lagi ramai. Lepas tu nak beza lah. Kalau kamu orang mati pakai kamu gitu ya. Nak beza lah kamu lemu dengan kamu orang. Kamu lemu macam mana? Kuat kamu pergi klik itu. Kamu orang kena ada baca kalau semua. Tidak semacam lah kamu lemu. Tengok kita. Kalau musannaf rahimah. Jangan marah aku, tak puas hati tunggu tengah jalan. Belanja aku makan cokotia dulu. Tengok habis. Faham lah. Aku jawab lah tu sana tu. Hurai klik bat tadi tu. Habis. Tidak ada seperti zat Allah Ta'ala suatu. Tuhan tak semacam. Bukan dia lajak belakang lah. Aku silap tu. Baginya jua hukum. Dan kepadanya kembali sekalian kamu. Maknanya kita mati semua akan jumpa dengan dia. Sebab kita ada mati. Tapi mati ni lah macam tadi lah. Kena belajar buat cara. Ziarah kubur pun kena cara molek. Jangan litah atas kubur tu. Ni kita nisan, ni batu nisan. Jangan litah kat tu. Jangan litah kat tu. Litah kat ni tak apa. Ni dok di kubur lah kat tu. Dia jadi haram. Jangan meracung kubur seorang kata kita. Tu meracung. Meracung lah rondak Baston 16. Baik ni. Kawasan kubur tak apa atas kubur tu. Sebab racun itu najis. Sebab tu racun kalau kena di keng kena basuh tak weh. Boleh makan dia najis. Jadi najis atas kubur hukum apa? Kita jaga mana lah. Kena belajar tu. Tu bab pekah lah. Bab cara-cara adat kita tu. Ni tauhid kita ni. Maka dengan pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh kekal Allah Ta'ala. Kita pegang lah. Sebab kita bahas tadi ni. Tak boleh jadi. Maka pusing kesimpulan Tuhan mesti kekal. Tak boleh terima. Tak terima akal sekali-kali kata binasa. Dan pengakuan dalam hati dengan tentu tidak binasa itu membetuli. Apa membetuli? Muafakat sungguh. Hak kita bahas saat ni. Jadi ni yang kita kata Tuhan tu kekal. Tu setelah kita bahas kalulah tak kekal binasa. Dia baharu tadi ni. Maka kita pun kejap kena sungguh benda yang kita pegang tadi ni dengan pengakuan itu dengan keterangan Allah. Kena dengan dalil nakli tadi. Setelah kita bahas dengan akal tadi. Di dalam Quran. Dalam Quran royak. Kena sungguh Quran kekal. Kita bahas saat ni pun kena sungguh kekal. Sebab otak tak boleh terima sekali-kali kata binasa. Mustahil. Maka wajib kekal. Tu panggil orang kata dia hujah tu dia panggil. Orang panggil dalil tafsiri. Kita dapat hujah lah. Kalau orang berbahas pun kita boleh cakap lah. Kita tak jadi ragu dah hati kita. Sebab bila bunyi kata jangan kata Tuhan tak kekal. Kalau tak kekal dia baru. Allah tak jawab kali. Kalau baru siapa yang nak baru kan dia?
Kalau Tuhan jadi mati, siapa nak mati dia? Kalau dia ada tukang mati dia, tukang tu mati lah. Dia akan tak boleh terima. Maka tolak bukan. Wajib kekal. Tu dia panggil dalil tafsili. Hurai sutir-sutir supaya kejap. Tengok. Di dalam Quran. Itulah orang yang beriman dengan Allah. Tengok nah. Bila kata kita pegang gitu, itulah termasuk orang yang beriman dengan Allah. Jadi kita bahas ni semua untuk apa? Untuk kuatkan iman kita. 2-3 sifat dah. Wujud, kidam, baqa. Yang kita faham. Wujud ada hujah dia. Kidam ada hujah dia. Baqa ada hujah dia. Yang wajib kita 3 betul dah. Hak depan lagi tu kena bahas juga. Kena mengaji lagi. Dia ada banyak benar lagi. Kena mengaji lagi. Habis. Qala musannaf rahimakumullah. Aku lajak sikit 2 minit sebab bola boleh lajak panjang. Kata kalau masa tambahan tak masuk kau 30 minit tu tunggu sat dulu. Baca kopi pula boleh secawang. Kata habis pula masa tambahan 30 minit pun tak masuk gol, penalti. Pergi basuh muka pula, tunggu lagi. Pukul 12.45. Sepak penalti pun tak masuk juga, tunggu lagi. Lamun duit pun tak jadi juga, tunggu lagi. Boh kenapa? Pengadil berapa setengah kali siapa dia benar. Boleh tunggu tak? Pukul 1 pagi keputusan bola kita boleh tunggu. Mengaji lajak sikit. Jangan marah aku lajak sikit. Tengok sikit dah. Huraian sifat yang keempat. Kita start lewat tadi ni. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Ni semua sifat dia panggil apa ni? Sifat salbiyah. Ingat klik. Hak wujud dulu satu tu ya. Sifat apa? Yakni dia panggil sifat nafsiyah. Apa maksud nafsiyah? Wujud tu sendiri mengikut akan diri benda. Di perkara tu. Tu dia panggil sifat nafsiyah, sifat diri. Kita pun ada juga sifat nafsiyah, sifat wujud kita tu. Boleh tunjuk tak sifat wujud saya? Yang nampak tubuh saya, wujud ada tak? Wujud tu ada di saya. Ada tu. Saya ada lah ini, ada. Tapi sila tunjuk ada di mana? Mampu kekeng. Duduk di saya lah ada tu. Bila saya tak ada pun tak ada. Tu dia panggil nafsiyah. Tu dia panggil sifat nafsiyah. Bukan nama orang tu. Saya sok klip bahu bini dulu tu. Bini tanya mengaji sifat apa? Malah ni Ustaz Zamri mengajar sifat salbiyah. Tak apa lagi. Lepas tu lepas malam esok lagi maknawiyah. Hak minggu depan kamariyah. Hak tu jangan percaya dah. Bunyi-bunyi sifat yang nombor 5 ni payah sikit ni. Ustaz Zamri hajar lama sikit, klik lewat pukul 12. Sifat sabariyah. Jangan terbang. Hak tu kena bahu. Dia tak ada, dia dapat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. 4 butir tu ya. Dalam 4 butir itulah pecah Satu sifat wujud dipanggil sifat nafsiyah. Satu dia ya. Hak ni baqidam baqa mukhalafatuhu ta'ala li hawadisi. Dapat tu qiyamuhu ta'ala bi nafsi wahdaniyah. 5 ni dipanggil salbiyah. Apa maksud salbiyah? Sifat yang ternafi. Qidam ternafikan, tertidakkan ada bermula. Baqa tertidakkan binasa, kekal. Dia panggil sifat yang salbiyah. Lepas tu wahdaniyah ni sifat ternafikan berbilang-bilang. Mukhalafatuhu ta'ala lawlis, bersalahan kata ternafikan menyamai. Tu panggil sifat salbiyah. Ada 5 butir. Kita bahas dah 3 butir dah, tinggal 2 butir lagi dah. Tinggal dah. Dia apa? Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala, qiyamuhu ta'ala. Lagi 3 butir ni. Kita bahas 2 baru. Qidam dengan baqa, sifat salbiyah. Tengok. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kita hurai situ dulu. Sebab apa dia kata Tuhan ni tak semacam dengan segala yang baharu. Mukhalafatuhu ta'ala lihat apa maksud? Tuhan tak semacam dengan segala yang baharu. Sebab apa dia tak kata mukhalafatuhu ta'ala lil makhluk? Tuhan tak semacam dengan makhluk. Tu dia. Tu nak ayat tu tajuk asal tu. Kita mengaji sifat mukhalafatuhu ta'ala ibadah sih. Bukalah kitab apa? Faridah kah? Kitab Bakurah kah? Akatun Najin kah? Kitab Jawi ni kita baca kan. Semua mukhalafatuhu ta'ala lihawalis. Tuhan ni ada sifat yang tak semacam dengan segala yang baru.
Dia tak kata Tuhan tak semacam dengan segala yang makhluk. Kalau kita boleh kali. Ulama jaga sampai tara tu. Dia tak kata mukhalafatuhu li ta'ala lil mungkin. Mungkin pun baru juga. Tapi sebab apa? Nak royak kata demo alim sungguh bahasa Arab. Kalau kita kata mukhalafatuhu ta'ala lil makhluk, Tuhan tak semacam dengan makhluk. Apa maksud makhluk? Benda yang telah dijadikan. Jadi orang tanya kelesa, jadi Tuhan ni tak sama dengan benda yang dijadikan. Benda yang tak jadi lagi. Di situ dia mau buat siap dah. Tajuk kita nak mengaji pun dia mau bahas siap dah. Sebab apa Tuhan tak semacam dengan mungkin? Mungkin sebab mungkin dia ada dua. Ada mungkin tak jadi lagi, ada mungkin yang telah jadi dah macam kita. Banyak. Maka Tuhan buat, ulama buat, Tuhan tak semacam dengan segala yang baharu. Apa maksud baharu? Yang bahasa jenis berubah-ubah. Berubah-ubah umum banyaklah. Tuhan bukan jenis sejuk, panas, gelap, cerah, hidup, mati. Banyak benda yang pasal berubah lah. Gerak, diam. Dia panggil tu dia bawa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Berarti saya kat dulu. Huraian sifat yang habis. Barazat. Di sana tak? Bismillahirrahmanirrahim. Fakana fili wa alimna ta'wil ja'na min ibadika ulama usulihim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.